Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah video mengenai persiapan pasukan Sabah FC untuk menuju ke perlawanan seterusnya yang akan berlangsung pada 9 Ogos ni, iaitu menentang Sarawak United sekali lagi di Stadium Likas. Dan apa yang menarik untuk aku kongsikan kepada kamu ni adalah seperti yang kamu tengok tajuk sini adalah kebangkitan anak lokal atau anak jati Sabah di dalam beberapa perlawanan hasil daripada satu of course injury yang telah terjadi kepada beberapa player utama kita, dan satu juga tahap kecergasan yang semakin menurun disebabkan oleh dipakai atau diturunkan terlalu banyak perlawanan dan perlu direhatkan. So itu adalah antara dua benda yang terjadi sebelum perlawanan, especially kita start daripada PJ City lah. Sebelum bermulanya perlawanan tu, di mana kalau kita tengok sewaktu Sabah menentang Terengganu, walaupun kita menang pada perlawanan tu, tapi perlawanan agak slow, dan seterusnya selepas kekalahan dengan Selangor untuk Piala AFF sebanyak 2-0. Itu kira macam first time Sabah tidak menjaringkan sebarang gol dalam perlawanan tu sewaktu menentang Selangor Piala AFF tu. Dan di mana daripada dua perlawanan, daripada menentang Terengganu dan Selangor ni, kita nampak sudah kesebelasan utama Sabah nampak macam tidak bermaya, penat begitu diorang. So mentally exhausted lah, lebih kurang macam tu. So hasil daripada tu, of course again injury tu, beberapa player utama kita telah direhatkan dan dimasukkan beberapa pemain muda dan juga pemain tempatan lah untuk perlawanan spesifik, especially untuk menentang PJ City dan juga Sabah menentang Melaka pada tempoh hari, dan menunjukkan prestasi yang cukup cemerlang again daripada anak muda dan juga of course senior player untuk pasukan Sabah. So penama-penama tersebut seperti yang kamu nampak dalam gambar ni, iaitu Maxius Musa, Hanafi Tokyo, Gerald Gadit, Alto Linus dan juga Omaring Bacok. Dan untuk satu lagi sebenarnya, iaitu Rawison Batuil yang di tengah-tengah tu. So itu aku nak payah sentuh banyak lah, pasal minute play dia memang tinggi sangat. Dia pun adalah vice captain untuk pasukan Sabah juga. So dia memang sudah kena recognize oleh Ong Kim Swee untuk kesebelasan utama pasukan Sabah FC, dan juga permainan yang cukup bagus. Meningkat permainan Rawison ni sehingga kalau betul lah apa yang kita news yang kita tengok tu, yang Kim Panggon datang ke stadium untuk memerhati salah seorang player Sabah tu, dan disebutkan juga Rawison Batuil adalah player yang diberi perhatian oleh Kim Panggon. Dia mau mengeksploitasi kehebatan Rawison Batuil sebenarnya. Dan OKS juga berjaya mengeksploitasi keupayaan Rawison Batuil di dalam kesebelasan utama Sabah, dan juga mengemudi jentera pertahanan pasukan Sabah, which is terbukti lah. So aku nak akan sentuh banyak sangat mengenai Rawison Batuil. Individu yang aku ingin sentuh sangat adalah yang aku sebut tadi. So semenjak dua perlawanan terakhir menentang PJ City dan Melaka ni, nampak sangat kebangkitan anak-anak lokal Sabah ni begitu teruja dan begitu bernafsu untuk beraksi dan juga mempamerkan persembahan yang cukup bagus lah. So ini adalah satu saingan yang sihat sebenarnya, di mana aku dah sentuh pada video yang sebelum ni mengenai depth squad kita. Ada reason kenapa OKS memasukkan player-player muka-muka baru untuk mengemudi kesebelasan utama pasukan Sabah, adalah untuk of course untuk menguatkan lagi pasukan Sabah ni yang mempunyai potensi sebenarnya bagi Ong Kim Swee, dan of course untuk membentuk generasi baru yang akan datang untuk player-player muda Sabah, di mana mereka mampu untuk belajar daripada player-player tersebut. Kebanyakan player yang OKS ambil ini adalah of course satu berumur dan pernah mewakili pasukan Harimau Muda, Harimau Melaya, dan seterusnya pernah di bawah bimbingan OKS semasa beraksi untuk pasukan kebangsaan kita. So itu adalah reason. Satu, depth squad kita begitu bagus sebenarnya, walaupun belum komplit sebenarnya, tapi apa yang kita ada sekarang cukup bagus. Pemain kesebelasan utama kita telah memberi result yang cukup cantik sebenarnya untuk perlawanan sebelum ni, dan oleh kerana mereka kurang cergas dan ada yang injured, diganti pula dengan sub-sub pemain untuk pasukan Sabah, dan kebanyakannya terdiri pada anak jati Sabah, telah mempamerkan satu result yang cukup cemerlang. Ini adalah bagi aku asas yang cuba diterapkan oleh OKS, DNA yang cuba dibentuk oleh OKS untuk pasukan Sabah sekarang dan untuk pasukan Sabah generasi yang bakal diberi tanggungjawab untuk mengemudi kesebelasan utama untuk pasukan Sabah pada musim-musim yang akan datang. Dan kalau kamu tengok pada video sebelum ini juga ada beberapa lagi penama-penama yang aku sentuh untuk projek Sabah 2.0
kebanyakan mereka pun beraksi dan pernah juga beraksi untuk Harimau Muda dan juga Harimau Melaya. Dan kemasukan player-player ni sebenarnya banyak orang kurang setuju sebenarnya, pasal mereka lebih mau memberi peluang kepada anak jati Sabah sendiri. Aku setuju juga dengan pendapat tu, walau macam mana pun aku setuju juga dengan kemasukan player-player ni, kerana untuk membentuk satu pasukan yang kuat, kita perlu beberapa ataupun individu yang boleh membimbing atau memberi semangat dan motivasi dan tunjuk ajar kepada anak-anak muda Sabah yang bakal mengisi kekosongan yang mereka berikan. So antara individu yang bagi aku cukup ketara lah persembahan mereka dalam persembahan-persembahan last two match PJ City dan juga Melaka ni, of course satu adalah Hanafi Tokyo sendiri. Walaupun bertubuh kecil tapi semangat dia dan juga keyakinan dia untuk mempertahankan benteng pasukan Sabah. Dia ni tak kira siapa pemain tu, pemain import ke kau, pemain lokal ke kau, pemain import yang berkaliber sekalipun. Kalau kamu tengok especially untuk perlawanan Melaka tu, dia ni memang hantam saja, dia radu saja, berani. Itu aku puji Hanafi Tokyo ni. Walaupun umur dia cukup muda, tapi dia punya cara fikiran tu nampak matang, dan dia ni sebenarnya boleh dibentuk lagi, boleh dipimpin lagi untuk menjadi, of course, why not, untuk menjadi captain untuk pasukan Sabah untuk satu masa akan datang lagi. Dan memang aku pujilah Hanafi Tokyo ni, dan nama dia pun before liga ni bermula adalah antara pemain yang disebut untuk berada di skuad utama pasukan Sabah. Dan seterusnya adalah Altolinos, of course guys. Altolinos pemain veteran berumur 30-an, berada di posisi back dan juga wing sebelah kiri. Dia gerakannya dengan Taiki, of course Gary Steven Robert, memang cukup bagus. Aku suka tengok. Again, aku akan ulang sekali lagi. Aku suka tengok cara dia punya vision dia untuk tiap-tiap perlawanan. Dia suka bermain dengan pantas, dia suka bermain bola laju, dan dia suka membuat through pass. Dan hantaran lintang dia pun not bad juga, yang telah membuahkan hasil dan memberi assist untuk 2 gol ataupun punca antara gol yang telah Sabah FC berjaya lakukan. So Altolinos ni kalau boleh aku ingin melihat dia untuk beraksi pada perlawanan yang seterusnya lah, kerana impact dia untuk perlawanan memang cukup ketara. Tidak dilupakan juga untuk Maxius Musa guys, walaupun Maxius Musa tidak berapa kerap turun pada perlawanan, tapi impact dia untuk PJ City juga merubah kedudukan, di mana antaran crossback dia juga telah memberi gol kemenangan untuk pasukan Sabah, di mana gol itu telah berjaya dilakukan oleh Irfan Fazail. So itu adalah gol penting, itu adalah gerakan berpasukan yang penting, dan itu adalah hantaran yang cukup penting daripada Maxius Musa untuk membantu Sabah memenangi perlawanan menentang PJ City. Kita kena ingat PJ City adalah merupakan satu tim yang memang suka seri, diorang mampu untuk seri, dan kita beraksi di stadium PJ City pada malam tu. Tapi again, anak-anak jati Sabah yang beraksi pada perlawanan tersebut menunjukkan mereka mampu untuk merebut dan berada di kesebasan utama pasukan Sabah. Of course, selain itu adalah seperti Gira Gadit dan juga Umaring Bacok. Aku pernah komplain cara dia main ni sebenarnya, tapi again dia pun semakin matang corak permainan dia. Dia nampak sudah apa peranan dia dan apa taktik yang cuba diberikan oleh OKS. Dia juga ada terlibat melakukan beberapa gerakan yang cukup cantik, hantaran jauh yang cukup cantik, yang hampir juga membuahkan hasil untuk pasukan Sabah. Dan seterusnya adalah Gira Gadit. Again, ini adalah defensif juga. Keberadaan Gira Gadit di dalam pasukan Sabah juga untuk mengganti beberapa player yang sepatutnya turun tapi tidak cergas dan juga injured, telah memberi impact yang cukup bagus juga untuk pertahanan Sabah, di mana dia pun berani juga positioning dia untuk berada di kotak di pasukan Sabah pun cukup bagus, di mana salah satu decision dia untuk berada di position dia yang telah diberikan telah membantu Sabah untuk mengelakkan gol yang hampir-hampir dilakukan oleh pasukan Melaka, di mana pada masa itu Apek pun sudah tertewas. So ini adalah 6 individu yang bagi aku cukup bagus, cukup baik untuk membawa nama anak jati Sabah, di mana kita ataupun siapa-siapa yang bakal untuk berada di skuad utama pasukan Sabah mampu untuk beraksi, mampu untuk menyaingi pemain-pemain luar yang sekarang beraksi untuk pasukan Sabah. InsyaAllah aku berharap dengan keberadaan pemain-pemain skuad kebangsaan, ex-skuad kebangsaan yang sudah berumur, mempunyai banyak pengalaman ini, dapat diambil kesempatan untuk dipelajari oleh anak-anak Sabah yang sekarang ni mungkin beraksi under 21 atau under 22 atau under 19. Dan satu lagi harapan aku untuk aku tahu agak mustahil mungkin untuk menurunkan 6 orang ni untuk di dalam satu skuad
pada perlawanan akan datang. Tapi aku berharap untuk menentang Sarawak ni yang berlaku pada 9 hari bulan, again, menentang Sarawak di Stadium Likas sendiri, aku berharap mereka diberi kesempatan untuk turun pada perlawanan tersebut dan diberi kepercayaan lagi untuk mengemudi dan juga membawa pulang 3 mata bagi pasukan Sabah FC. So itu harapan aku untuk perlawanan Sabah menentang Sarawak, dan aku berharap lagi dengan sekiranya mereka mampu beraksi dengan cukup bagus dan diberi kepercayaan lagi untuk match-match Sabah yang akan datang. So tahniah untuk 6 anak jati Sabah ni yang telah nampak, kita sudah nampak kelibat diorang mula dimasukkan dalam kesebelasan utama Sabah ataupun diberi minit permainan di dalam perlawanan pasukan Sabah. Aku berharap mereka dapat memajukan diri mereka lagi dan seterusnya kalau boleh sebagai confirm kesebelasan utama player Sabah untuk perlawanan akan datang dan juga musim yang akan datang. So okay guys, itu saja perkongsian aku untuk kebangkitan anak lokal Sabah pada beberapa perlawanan ini, dan aku berharap mereka dapat meneruskanlah apa yang telah mereka lakukan. So sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum guys.